Kan kita tanya 3 soalan ni, 2 mesti boleh jawab, 1 tak boleh jawab. So kalau dia boleh jawab 2 ni, kita test soalan ketiga. Kalau dia boleh jawab soalan ketiga, makna dia mereka ni. Apa soalan ketiga? Itu yang ketika Nabi SAW hidup lagi, ahli kitab pernah datang kat Nabi nak test. Dia kata, jom kita datang kat Muhammad, kita tanya 3 soalan. Kalau betul Muhammad ini dia Nabi, dia akan boleh jawab 2 soalan, 1 soalan dia tak boleh jawab. Kan? Pelik kan? Patutnya tanya soalan 3-3 dia boleh jawab. Ini kita tanya dia 3 soalan. Kalau betul dia sadiq, dia itu benar, 2 dia boleh jawab, 1 dia tak boleh jawab. Maka yang pertama, ahli kitab datang kat Nabi, dia test Nabi. Dia tanya mengenai kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Itu turun surah Kahfi tu. Turun surah Kahfi tu. Kan? Sebab apa ahli kitab tanya? Sebab Ashabul Kahfi ni zamannya bila? Zamannya 200 tahun sebelum Masihi. 200 tahun sebelum Masihi. Jadi ketika di situ tu tanah jajahan Rom, orang tidak beriman. Ada beberapa pemuda dia beriman. Maka dia dikejar nak dibunuh. Pendekkan cerita, dia tidur. Allah tidurkan selama 309 tahun. Jadi dia 200 tahun sebelum Masihi, dia tertidur melalui zaman sampai Nabi Isa lahir. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa jadi Nabi Isa cerita mengenai Ashabul Kahfi. Nih, dulu 200 tahun lepas ada orang tertidur ni. Tapi kita tak tahu kat mana. Lebih kurang 100 tahun lagi dia akan terjaga. Jadi orang-orang beriman daripada syariat Nabi Isa tertunggu-tunggu. Bila? Betul pada 100 Masihi atau 100 Masihi bangun Ashabul Kahfi ni. Maka kecoh lah, betul apa yang zaman Nabi Isa sampaikan. Jadi dia tanya soalan pertama dia tanya kepada Nabi SAW mengenai Ashabul Kahfi. Maka turun surah Kahfi, Nabi jawab, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu sekumpulan pemuda yang beriman dan Allah tambah keimanan mereka. Kemudian dalam soalan tu, berapa lama Ashabul Kahfi tidur? Berapa lama dia tidur? Ashabul Kahfi, maka Nabi cerita berapa lama dia tidur. Kalau kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa Allah sebut dia tidur tu 309 tahun. Allah tak cakap 309 tahun, 309 tahun. Tengok mukjizat Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu kakak sekalian, Sadiq Nabi tu kan, maknanya apa yang disampaikan tu betul. Dalam dunia ni, kiraan tahun ada 2. Satu kiraan kitaran matahari, satu kiraan kitaran bulan. Kalau kiraan matahari, 1 tahun bersamaan dengan 365 hari suku. Ada suku sebab tu 4 tahun jadi 1 hari. 4 tahun jadi 1 hari. Tahun lompat 365 hari suku. Kalau kiraan bulan, dia lebih kurang 11 hari. Jadi 354 55, sebab bulan kan dia tak fix. Kita tengok anak bulan kan. Okey. Jadi mana dia kurang 11 hari. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, itu dua kiraan tahun. Sebab tu kalau umur kita 30 tahun, kurang lebih 30 tahun, umur kita secara Masihi 30 tahun, umur kita hijrah kiraan bulan 31 tahun. Tua setahun Jadi maknanya jangan ingat muda sangatlah, kan? Itu tua setahun. Okey. Kenapa Allah kata 309 tahun? Kalau kiraan tahun mengikut matahari, dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan tahun mengikut bulan, dia jadi 309 tahun. Kan? Okey ke pening? Apa sebenarnya 309, 300 kan? Okey, boleh?
Okey. Jadi Allah sebut dia tidur 309 tahun. Allah raikan kedua-dua cara mengira mengikut tahun tu. Kan? Kalau Allah cakap, kalau dia kata, Nabi kata 309 tahun. Tak ada. Kami pakai Masihi 300 tahun je. Kan? Kalau dia kata, mungkin Nabi kata, 300 tahun. Tak. Kiraan bulan 309 tahun. Tapi dalam Quran Allah sebut 309 tahun. Kau nak kira cara Masihi 300 tahun. Kira cara hijrah, hijrah ni maknanya kiraan bulan kan, 309 tahun. Itu soalan pertama. Yang pertama mengenai Ashabul Kahfi. Yang kedua ditanya kepada Nabi SAW adalah Zulqarnain. Zulqarnain. Zulqarnain nama gelaran yang mempunyai dua tanduk. Yang mempunyai dua tanduk. Zulqarnain. Zul tu yang punya, Qarnain ni dua tanduk. Dia tanya mengenai Zulqarnain. Maka turun ayat Al-Quran kisah Zulqarnain. Zulqarnain ni tarikhnya bila? Tarikhnya sekitar 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi ada satu orang namanya, gelarannya Zulqarnain. Jadi ulama sirah ni dia berselisih pendapat siapa Zulqarnain, sebab dalam sejarah ada dua orang yang menguasai banyak tempat di muka bumi ini. Satu Cyrus the Great. Cyrus the Great ni orang timur. Satu Alexander the Great. Alexander the Great orang barat. Kalau Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Kalau Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Jadi siapa Zulqarnain? Nak test Nabi. Siapa dia? Satu orang pemuda. Jadi Quran sebut dia Zulqarnain saja. Zulqarnain, orang yang punya dua tanduk. Maka orang bahaslah ahli kitab, ahli kata-kata, Alexander the Great. Ada yang kata Cyrus the Great. Tapi bila dikaji, bagi saya berpegang Zulqarnain itu adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great ni orang timur lah. Dulu kerajaan Parsi Sebab Cyrus the Great yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yang mengembalikan maknanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni pernah dihancurkan oleh Nabucodonosor. Nabucodonosor daripada Iraq. Dia tawan, dia serang balik Nabucodonosor, dia bawa balik orang beriman, pulangkan balik dekat Baitul Maqdis. Cyrus the Great. Tanya pasal Zulqarnain. Saya tak payahlah cerita mengenai detail kisah Zulqarnain tu. Soalan yang ketiga. Yang ketiga ni Muhammad kalau dijawab maknanya dia mereka lah. Kita tanya tiga soalan ni, dua mesti boleh jawab, satu tak boleh jawab. So kalau dia boleh jawab dua ni, kita test soalan ketiga. Kalau dia boleh jawab soalan ketiga, maknanya dia mereka ni. Apa soalan ketiga? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad mengenai ruh. Qulir ruhu amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nabi kata, roh aku tak boleh jawab. Aku tak tahu. Roh aku tak tahu. Maka benar, sebahagian orang ahli kitab yang bertanya beriman, sebahagian lagi kata tak, Muhammad ni ahli sihir ni, dia boleh tahu ahli sihir. Jadi maknanya itulah, orang kalau tutup hati, nampak kebenaran pun dia tak terima. Ahli sihir ni Muhammad ni. Sebahagian beriman, sebahagian tak. Jadi maknanya Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Ketika itu persoalan hidup ni masya-Allah. Maksudnya dalam Quran Allah cerita semua apa yang dalam Quran tu benar. Kisah-kisah tu benar. Banyak kita dalam dunia moden sekarang ni, beza dengan Nabi 1400 tahun. Ada satu orang namanya Dr. Maurice Bucaille.
Maurice Bucaille ni dia orang etis. Dia tak percaya agama-agama ni mengarutlah agama-agama ni. Dia kaji Bible. Dia kata aku bersumpah aku akan buktikan Bible tak ada sains. Dia pergi Bible, dia berjaya buktikan Bible tak ada sains. Kemudian aku beralih pada Al-Quran. Aku bersumpah aku akan buktikan Quran tak ada sains. Makin dikaji Quran, makin jumpa sains dalam Al-Quran. Akhirnya masuk Islam dia. Dia mengarang buku Bible, Al-Quran and Science. Boleh bacalah, Dr. Maurice Bucaille. Kan? Maknanya satu orang yang mengkaji, akhirnya Quran jumpa. Kita orang moden lagi lah kan. Maknanya benda-benda sains ni kan, tak ada satu pun maksudnya yang bercanggah dengan sains moden bila dikaji. Masya Allah. Jadi bila kita sebut mengenai contoh, dulu ahli astronomi pernah berkeyakinan matahari ni statik, kan? Planet-planet yang mengelilingi matahari, kan? Tapi Al-Quran sebut dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari juga bergerak di atas paksinya. Rupanya betul. Milenium ini astronomi mengakui matahari ini bergerak, dia juga bergerak. Jadi sebenarnya bukan matahari macam ini, planet macam ini. Bukan macam tu. Matahari macam ini, planet macam ini ya. Maknanya dia bergerak atas paksi dia dan planet mengelilingi dia macam tu. Itu kan akhir zaman, antara tanda kiamat apabila bumi akan terpelantik daripada paksinya, maka timbul matahari daripada barat. Dia bukan matahari yang bergerak, kita bumi yang tak bergerak tu. Jadi timbul daripada barat selama 3 hari. Kan? Ini maknanya banyak lagi lah. Ada lebih 500 ayat sains dalam Al-Quran.